Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Currency yang kita sedang lihat ialah NZD JPY daripada Tuan Nordin kita. Jadi kita akan mulakan daripada time frame monthly untuk semakan marking. Jadi saya start dengan bawah ni. Paling senang sekali untuk kita buat analisis adalah dengan kita mendefinisikan terlebih dahulu apa yang berlaku, apa yang telah berlaku dan apa yang bakal berlaku, ya. Baik, jadi dekat bawah ni kita boleh nampak merupakan monthly punya low, untuk Dow teori. Dekat situ point low dia. Sini dia punya high. Bawah ni dia punya higher low. Okay. Seterusnya yang dekat atas ni ialah higher high. Dekat atas ni, bahagian atas ni. Okay. Baik, maksudnya sekarang ni selepas higher high, apa yang monthly akan buat ialah higher low, Dan jelas di sini bahawa sepatutnya daripada atas ni, daripada bahagian atas ni, dia turun ke sini lah sepatutnya untuk dia buat point higher low. Okay, maknanya dekat sini. Tapi sekarang ni dia sekadar sampai di sini sahaja dan seterusnya dia kembali menuju ke atas. Jadi kena hati-hati dengan price yang berada pada aras harga ini. Kena hati-hati, Kita takut kemungkinan untuk dia terjun ke bawah tu ada. Bagaimanapun, sekiranya dia nak kembali ke bawah, dia ada 1 dan 2 RBS yang menghalang pergerakan dia terjun ke bawah sini. Okay. Baik, itu dia untuk time frame monthly. Saya kira selesai kot untuk monthly dulu. Kita boleh katakan bahawa sekiranya candle pada bulan ini close dalam keadaan bull, makanya di sini telah pun wujudnya satu kedudukan point untuk higher low. Tapi kena ingat, kena ingat, sekiranya pergerakan tu bergerak ke bawah, seterusnya ke atas dan kemudiannya berlaku satu point baru di sini, lebih kurang macam ni, lebih kurang macam ni. Gitu. Lebih kurang lah contoh. Sekiranya ini yang berlaku, high, low, lower high. Bila mana berlaku lower high ni tadi, most of us akan kata telah pun berlaku perubahan trend dan sebagainya. Okay. Tapi satu benda yang kena faham, bila mana high, low, lower high, pasal apa? Pasal sini belum berlaku retracement. Jadi ada kemungkinan besar pergerakan ataupun perubahan struktur ini tadi adalah disebabkan kerana masih lagi belum berlaku retracement kat sini. Yang tu kena faham, Okay. So kita turun time frame weekly pula, tengok. Ni dia weekly. Ambil abuan. Floating Dow teori ni sebenarnya salah ni, Yang ni saya biar dulu. Jadi weekly ni sebenarnya dia dah membatalkan kedudukan SBR ni, Dow teori yang ini. Dia akan straight away jadi macam ni lah. Okay. Dekat daily, dekat daily kita boleh nampak yang mana bahawa terjunan tu tadi straight away turun tanpa ada sebarang halangan, nampak dia turun ke bawah. Mengatakan di sini bahawa sekiranya dia nak naik, dia straight away boleh naik. Betapa fragilenya kedudukan Dow teori untuk time frame weekly, boleh nampak kat situ. Dia ada high, dia ada low. Itu sahaja. Dan benda yang sama dia berulang berapa banyak kali dah. High, low, lower high, lepas tu dia turun, dia semua dia patahkan balik. Dia patahkan balik point-point tu tadi. Okay. So dia boleh nak naik, dia boleh naik, ada capacity untuk naik daripada time frame weekly. Okay. Masalahnya sekarang ni dekat sini
Okay, harga di arah sini berdasarkan time frame monthly lah yang saya sebutkan ni. Okay. Dan jangan lupa dekat sini dan juga bahagian, sini dah batal. Bahagian bawah ni, bahagian bawah ni ada RBS. Dekat sini ada, dekat sini pun sama ada. Tuan Nordin kena tanda ni, Walaupun weekly memberikan gambaran bahawa betapa fragilenya kedudukan dua teori ni tadi, tapi dalam masa yang sama ada juga kemungkinan bahawa dia akan naik ke arah harga ini. Macam contoh yang Tuan Nordin buat ni, kita buat monthly punya visualization, tengok. Okay, kat mana dia? Nampak? Ini visualization untuk weekly. Ada juga kemungkinan bahawa dia akan terjun ke bawah. Sebab apa? Retracement masih lagi belum selesai. Baik, seterusnya time frame daily. Marking saya tak tengok, RBS ke apa ke, saya tak go in detail lah. Okay. So dekat sini ada satu SBR. Tak kena, dia tak retrace lagi. Okay. Itu dia. Yang ni smart. Yang ni smart. Yang ni betul-betul smart. Betul ni, cara Tuan Nordin ambil ni betul ni. Okay. So Tuan Nordin kita mengandaikan bahawa dia akan turun. Ke mana dia turun? Okay. So ini untuk daily. Dia tak marking RBS semua ni. Pertama, bila mana kita buat macam ni, bila mana kita buat analisis, kita perlu untuk tentukan pada bahagian mana. Pasal apa pula dah tiba-tiba? Ni retracement tadi. Kita perlu untuk tentukan pada bahagian mana yang kita nak memberikan fokus, memberikan perhatian. Sama ada bermula di sini sehingga ke bawah sini, ataupun daripada atas ni sehingga ke bawah ni. Perlu, benda tu perlu ada, untuk kita menentukan arah tuju mana market tu nak pergi based on time frame yang mana. Sekali lagi, dua teori untuk H4 kemas, cantik dan tepat. Nampak gaya memang dia naik ke atas tu dan seterusnya dia terjun ke bawah lah. Betul lah tu, nampak. Market takkan berlaku sebagaimana yang kita expect. Tapi bila mana kita ada planning, Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan planning tu tadi kita mampu untuk buat keputusan dengan lebih baik. Sebab tu bila mana plotting dua teori macam Tuan Nordin kita ni, dia buat dua. Satu dekat sini pasal ada SBR kat sini, satu lagi dekat atas ni lah pasal apa, ada SBR daily. Okay. Bila mana buat plotting, selalu saya sarankan untuk cuba buat yang ikut trend satu, kemudiannya yang bertentangan dengan apa yang kita nampak, pendek sangat. Dia macam ni, kalau kata boleh, bila mana buat analisis ni, okay. So contoh, expectation Tuan Nordin ialah untuk dia naik ke atas sini ataupun dia naik ke atas sini. So fokus yang ni dulu. Pasal apa? Yang ni yang paling dekat, kan? Nak jadi yang ni pun dia kena jadi yang ni dulu. Pasal apa? Ni suku kepada yang ini. Okay, jadi fokus yang bawah ni dulu. Bila mana fokus yang bawah ni, bila mana fokus yang bahagian bawah ni, sekarang saya turun time frame. Okay, nampak maknanya aim dia dekat sini. Ini aim dia. Okay, bila aim dia nak pergi ke sini, okay, apa kemungkinan yang akan dibuat oleh weekly yang support bahawa monthly akan ke sini?
Tu dia. Cuba cari. Ada ataupun tidak kemungkinan tu. Masalahnya sampai sini semuanya Tuan Nordin nampak turun. Dia tak nampak, tak apa, tak ada masalah. Maksud saya, kalau kita tak nampak analisis tu nak pergi mana, tak ada masalah, jangan paksa. Cumanya itu cara nak kita buat multi time frame analysis. Daripada time frame weekly, okey, kalau dia nampak turun ke bawah, okey, selesai, makanya turun. Maksudnya sekarang ni kena fokuskan yang ni pula. Ni. Merah ni pula. Ambil yang merah ni dulu. Yang ni dulu kan, paling turun paling dekat ke support ni untuk daily ni. Jadi bila mana turun ke support daily tu, macam mana pula dia punya pergerakan dia tu, macam mana pula. Weekly daily ni dah synchronize dekat sini. Tengok bila saya turun H4 nampak dia sekadar di situ, dia terhenti. Dia tak sampai sini pun. Planning tu tadi. Okay. So itu sahaja untuk Tuan Nordin. Semalam ada tanya Tuan Nordin, dia free pukul 3 tapi saya tak dan. Saya sekarang ni terlalu sibuk dengan banyak urusan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Macam mana pun saya akan sentiasa memberikan kesempatan ruang untuk tim yang dah berada dalam kelas untuk kita buat semakan template sama-sama. Okay. Kalau boleh jangan tukar pair, stick to the one pair supaya kita boleh dapatkan update daripada masa ke semasa, dan mungkin daripada situ pembelajarannya lebih baik berbanding dengan kita fokus banyak pair ataupun bertukar-tukar pair. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.